Okay, Assalamualaikum Doktor dan salam sejahtera. Okay. Sini saya nak present lah. Saya meletakkan berkaitan dengan slide yang tajuk sistem perkhidmatan shift. Sebelum saya teruskan dengan agenda-agenda untuk apa kandungan dalam slide saya ni berkaitan dengan sistem yang saya jalankan, saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Nafiz bin Burhanuddin, nombor matrik SX150088CSRX04 dan saya punya supervisor adalah Profesor Dr. Muhammad Syafi bin Muhammad Rahim. Okey, saya cerita bab pengenalan dulu. Okey. Yang pertama, sistem perkhidmatan shift ini merujuk kepada sistem tuntutan lebih masa dan sistem kedatangan pekerja syarikat. Tak kisah syarikat apa pun, tak kisah daripada mana-mana syarikat pun, tapi sepatutnya saya ingin membina syarikat di bawah Telekom Malaysia sebenarnya. Jadinya saya tak share random lah. Yang kedua pula, dia menggantikan sistem manual, yakni bertulis kepada sistem web. Ya, seperti yang kita tahu, Telekom Malaysia ni masih menggunakan lagi sistem manual di bahagian tuntutan. Lebih tuntutan macam kedatangan masih guna punch card lagi. So kita cuba untuk bertukar kepada sistem web lah atau sidang elektronik yang efisien dan cekap lah. Dan dalam sistem ini kita juga menggunakan dua fungsi utama, iaitu daftar masuk check-in dan daftar keluar check-out, dan juga dia mengikut kedatangan serta permohonan tuntutan lebih masa. So kita ada dua fungsi di sini, check-in check-out dan juga tuntutan lebih masa untuk overtime lah. Okey, seterusnya. Okey, matlamat. Apa matlamat untuk sistem yang saya buat ni? Matlamat adalah dia adalah salah satu sistem talian yang mampu memudahkan para pemohon membuat permohonan tuntutan lebih masa serta memudahkan pihak pengawal mengurus permohonan di permukaan. Okey. Objektif sistem ini adalah untuk membangunkan sebuah sistem lebih masa yang sistematik berbasis web. Membangunkan sistem yang mampu mempercepatkan proses dan menjimatkan masa permohonan lebihan masa dan keluar pejabat. Sepatutnya bukan keluar pejabat. Sepatutnya saya nak buat untuk attendant lah. Untuk kedatangan. Keluar dan masuk pejabat. Yang ketiga pula, menguji keberkesanan sistem dalam mengatasi masalah yang dihadapi supaya menjadi satu sistem yang berkualiti serta mampu beroperasi dalam era teknologi yang terkini. Maksudnya dekat sini kita akan menguji sejauh mana berapa ramai pengguna yang lebih memahami dengan sistem yang kita cuba bina, dan supaya akan satu hari nanti dia akan memudahkan pengguna untuk menggunakan sistem ini daripada sistem yang manual yang sedia ada. Okey, seterusnya. Skop. Di sini saya ada lampirkan 3 skop utama. Yang pertama, skop pertama adalah mereka bentuk keperluan pembangunan ESS. Apa yang maksud ESS? Access Service. Bersamaan dengan sistem perkhidmatan shift lah. Access Service Shift. Yang mana dia lebih teratur sebenarnya dan sistematik untuk menggantikan sistem manual permohonan yang sebelum ini lah. Sistem yang manual lah sebelum ni, yang bertulis. Skop yang kedua, sistem ini menyimpan rekod permohonan dan maklumat pemohon, iaitu jenis tuntutan permohonan, rekod masa yang dipohon dan tempoh sah laku tuntutan. Skop yang ketiga pula, sistem ini akan memberi penekanan kepada 5 modul, iaitu modul permohonan,
modul semakkan, modul pengesahan untuk pengawal, modul menjana laporan, modul pentadbir untuk mentadbir sistem melakukan kerja-kerja penyelenggaraan. Okey, dalam membina sistem ini ada 6 dalam kepentingan projek ini. Yang pertama, memberi kemudahan capaian dan penghantaran maklumat antara pentadbir, pengawal dan kaki tangan. Yang kedua, membolehkan semua maklumat ini disimpan dan capaian maklumat dalam bentuk elektronik. Yang ketiga, melancarkan dan mempercepatkan pengurusan permohonan OT, overtime dan kedatangan attendance. Yang keempat, menjimatkan masa malah dapat meminimumkan kesalahan dalam penjanaan laporan yang diperlukan. Yang keempat, dapat menampung keperluan kaki tangan yang semakin meningkat apabila ia diperkenalkan di jabatan-jabatan lain. Yang terakhir, mengurangkan masalah penipuan ke atas permohonan yang dibuat oleh kaki tangan. So, kalau dia menggunakan sistem manual, maknanya dia boleh tipu dari segi masa masa dan permohonan yang bertulis lah. Jadinya kalau kita menggunakan sistem elektronik ni, so sebelum dia nak buat OT tu, kita pastikan dia kena daftar masuk dulu. And then, selepas daftar masuk, dia akan request permohonan ataupun memohon overtime. And then, bila dah selesai habis overtime tu, barulah dia akan klik untuk daftar keluar, iaitu check out. So kat situ kita akan rekod lah dia punya maklumat tu. Okay. Ini saya nak bincangkan macam mana daripada sebelah kiri ni doktor boleh lihat sistem manual yang mana yang di atas ini. Di atas ini adalah permohonan secara manual untuk overtime lah. Dan di masa. Dan yang di bawah ini pula dia merujuk kepada PANSCAD. Maknanya daftar kehadiran lah. So daripada ini saya gabungkan dia menjadikan dia satu sistem. Okay. Yang mana dia merangkumi attendance. Dan dia dalam masa yang sama, kita boleh request untuk overtime lah. So, dalam sistem ni, bagi memudahkan pengguna. So, tak perlulah ada dua. So, ada claim overtime, jangan claim ni. So, ini adalah macam mana cara untuk menambahkan baik sistem manual ke web. Okay, seterusnya. Okay, kat sini, saya terapkan pada kelemahan dan kebaikan. Apa kelemahan dia? Yang pertama adalah sistem ini tiada sistem yang dapat membuat pengesahan sama ada pekerja itu membuat permohonan dengan telus dan jujur. Dan apa kebaikannya? Kebaikannya adalah dapat mengesah dan merekodkan kehadiran serta waktu cantutan berserta masa keluar masuk pejabat. Kelemahan yang kedua, mengambil masa yang lama untuk kelulusan permohonan. Ialah kita menggunakan mesin manual, gunakan mesin dalam andik kertas. Jadinya kita nak dapatkan kelulusan tu daripada pengawal tu agak lama sebab proses dia mungkin dalam 2-3 hari sebab dia nak menyemak tu. Berbanding dengan kebaikan yang saya buat ni, proses ni proses mendapatkan kelulusan adalah cepat dan sistematik. Maksudnya dia tersusun lah dan mudah. So kita just beritahu dengan kita punya pegawai, beritahu yang kita dah submitkan kita punya permohonan tu dan pegawai akan lihat
dalam sistem dan dia akan submit lah. Dia akan approve sama ada permohonan itu betul atau tidak. Okey, kelemahan 3 adalah pembaziran kertas atau borang telah meningkatkan kos pembelian borang. So kat sini ialah bila kita menggunakan manual ni, kita memang ada bazirkan banyak kertas lah. So tak ada penyimpanan yang tersusun, kemas, sistematik. Kemungkinan borang tu mungkin akan hilang lah. Okey, kebaikannya adalah mengurangkan penggunaan kertas dan mesin pencetak untuk menyebabkan kos operasi. So bila penggunaan kertas ni, kita boleh kurangkan kos operasi macam penggunaan kertas, penggunaan pen, dakwat dan sebagainya. Oh, dah ada double minus. Okay, sorry. Okay, yang kelemahan yang terakhir sekali adalah ruang storage file yang besar diperlukan bagi menyimpan rekod. Seperti yang saya cakap yang item nombor 3 ni, dia menggunakan sistem manual and then dia akan menyimpan dan penggunaan banyak kertas yang terlalu banyak dan kemungkinan dia penggunaan kertas tu mungkin akan hilang ke apa sebab kita tak ada simpan dalam server. Berbanding dengan kita menggunakan sistem dia, tidak memerlukan semua storage yang besar disebabkan semua maklumat disimpan pada pelayan iaitu server lah. So dari segi penyimpanan elektronik tu saya rasa lebih efisien dan inilah. Dan ada kebaikan yang situ. Okay, metodologi. Nak cerita sikit pasal metodologi. Apa metodologi saya untuk dalam sistem ni? Okay, perancangan yang pertama adalah planning lah. Iaitu perancangan yang mana yang sistem ini memang dibina dalam web. Dan saya akan fikir macam mana saya nak membina sistem ni dalam bentuk web lah. Itu dalam perancangan pertama. Dan kedua, analisis. Saya akan buat survey dulu. And then apa yang sesuai. Contoh dekat syarikat saya tu, saya akan tengok apa masalah-masalah yang diorang sering hadapi. And then saya akan kaji sistem itu. Sama ada sistem ni senang atau susah untuk dibuat. And then dia ada penggunaan yang sempurna atau tidak. So saya akan buat ni lah, analisis. Selepas kita buat analisis, saya akan make bentuk. Okay, kita akan buat draft. Kita akan buat draft sebelum melakukan pelaksanaan. Saya akan berbincang, saya akan bentuk yang mana untuk mendapatkan bentuk yang mudah untuk difahamkan oleh pengguna lah. Selepas saya buat bentuk ni, baru kita akan buat pelaksanaan. Yang mana pelaksanaan ni, kita tengok selepas dia berfungsi, ada pengguna ni boleh memahami kita punya sistem atau tidak. So ini adalah metodologi yang saya boleh ceritakan setakat ni. Okay. Next. Okay, dalam sistem saya ni saya ada jenis-jenis access dan fungsi. So kat dalam sistem ni saya letakkan 3 access lah. Use case ataupun actor. Yang mana setiap actor ni berbeza dia punya function ataupun fungsi dia. Okay, actor pertama biasanya kita letakkan pada pengguna atau pekerja. Yang mana fungsi untuk pengguna ni adalah yang pertama melakukan permohonan daftar masuk dan daftar keluar. Attendant. Yang kedua adalah melakukan permohonan tuntutan lebih masa. Yang ketiga, melihat buktian permohonan sama ada lulus atau tidak. Ini adalah fungsi daripada sistem pekerja ataupun pengguna lah. Okay, masuk kedua adalah mentadbir sistem. Sepatutnya saya masukkan nombor 3. Nombor ni adalah pengawal tapi tak apa. Salah susun. Tapi ni, apa fungsi dia adalah pertama, dia akan masuk ke sistem tu, dia akan daftar pengguna, iaitu pengguna baru
atau pengguna baru, dan dia juga berfungsi sebagai ubah data pengguna. Dia boleh ubah, contoh boleh delete, kemas kini ataupun add user lah. Okay, yang tiga adalah kemas kini maklumat. Maklumat yang dalam sistem tu admin yang akan lakukan. Okay, yang ketiga adalah pengawai. Macam biasa, pengawai akan log masuk ke dalam sistem. Yang kedua, dia akan memeriksa pengesahan kehadiran pekerja, yang mana pekerja akan membuat permohonan kehadiran dan akan sampai pada pengawai, dan pengawai akan melakukan pengesahan bagi tuntutan yang lebih masa dan kedatangan. Yang ketiga adalah menguruskan tuntutan yang bermasa dan keluar pejabat pekerja. Yang keempat, meluluskan permohonan pengguna yang akan memohon permohonan akan sampai ke pengawai, dan pengawai akan luluskan. Dan yang terakhir adalah menjana laporan. Mana pengawai saja yang boleh menjana laporan dari segi bulanan ke mingguan ke. Okey, ini adalah jenis-jenis sektor yang saya boleh ceritakan. Okey, ini adalah case guna, use case ataupun rajah aktiviti. Yang sebelah kiri Dr. boleh tengok adalah aktor yang pertama adalah staff. Yang mana staff dia boleh login kedatangan, mohon tuntutan lebih masa, overtime, dan melihat senarai permohonan. Okey, kenaan ini dia bercakap pada dua. Yang seperti saya cakap tadi, yang pertama adalah data masuk, data keluar. Okey, selepas dia buat ketenangan ni, dia akan boleh mohon untuk tuntutan lebih masa. Dalam masa sama juga, staff juga boleh log masuk, log keluar, log in, log out dengan boleh ni untuk ni lah. Untuk tugas admin pula, admin ni yang pertama dia boleh log in, log out, and then dia boleh melihat senarai permohonan staff, dan dia boleh menolak tuntutan. Dalam masa yang sama, dia meluluskan tuntutan, menerima notifikasi. Maksudnya menerima notifikasi ni bila staff dah submit dia punya overtime, dia akan menerima notifikasi yang meminta dia untuk menuliskan atau menolak. Dan akhir sekali, pengawal boleh menjana laporan. So macam admin ni, dia tak banyak function. Kita tengok belah kiri ni. Admin ni sekadar dia boleh menguruskan akaun pendaftaran dan padam delete kembali akaun pengguna. Ini adalah rajah aktiviti untuk permohonan OT, overtime. Yang pertama, masuk antara kecuali sistem staff. Interface, daripada interface sistem staff ni, staff akan log masuk. Sehingga log masuk betul, dia akan disahkan, kelayakan disahkan. Jika sah kelayakan, so akan pergi ke staff clock in attendant. Sepatutnya ni bukan clock in attendant, saya nak buatkan dia untuk check in lah. So bila dah disahkan kelayakan, jika tidak bukan dia punya ID, and then dia kena login semula. Staff perlu login semula. Dalam masa tadi, kalau masih tak ni juga, dia akan refer kepada admin lah, ataupun refer kepada pengawai, dan pengawai akan menghubungi pentadbir untuk menetapkan semula sistem login yang betul lah untuk staff. Ini kira berlakunya ID dia tidak sah lah. Okay, sekiranya sah, staff akan clock in, and then dia akan buat permohonan overtime. So bila selesai overtime yang telah dilakukan, dia akan check out. Okay, dan hantar kepada pengawai untuk pengesahan. Sekiranya pengawai menolak permohonan, dia akan kembali kepada bahagian interface lah. Sistem sekiranya
Jika lulus, akan dihantar kepada pengurusan untuk pengurusan dan tamat. Okey. Untuk slide seterusnya adalah saya ingin menceritakan tentang teknologi yang saya gunakan untuk dalam sistem ini. Yang teknologi yang pertama, kita gunakan PHP MyAdmin. Seperti yang tahu, PHP MyAdmin ini adalah berpandang sebagai aplikasi exam juga yang juga digambarkan sebagai pengawal konfigurasi MySQL. Untuk membuka PHP MyAdmin di Excel, anda boleh langsung menaik bibliotek localhost dan PHP MyAdmin. Excel ni pula pakej perisian komputer yang sistem penamaannya diambil daripada akronim Apache. MySQL juga sebelum ni dipanggil MariaDB sebelumnya, dan sekarang ni dipanggil MariaDB, PHP dan Perl. Sementara di akhiran X ni pada awal kata berasal dari istilah cross platform sebagai simbol bahawa aplikasi ini dapat dijalankan pada 4 sistem operasi yang berbeza seperti Linux, OS, Windows, OS dan Mac OS dan juga Solaris. Okay, dalam bab ni juga saya ingin menceritakan antara muka reka bentuk ataupun interface design. Yang mana ini adalah sistem interface yang saya guna yang untuk sistem saya, Service Management System, ESS namanya. Dan di sebelah kanan ini adalah PHP MyAdmin untuk database yang menyimpan maklumat dalam sebuah change user, overtime, check out, check in, new. So ini maklumat bila yang saya simpan lah untuk saya punya start actor ni. Maklumat yang admin yang akan lakukan akan tambah, dia akan tersimpan ke dalam ni database. Okay, ini untuk interface bagi pengguna ataupun pekerja. So yang sebelah kiri ni Datuk boleh lihat dia bagi attendant yang mana kita boleh mohon untuk check in dan check out. Okay, check in untuk daftar masuk dan check out untuk daftar keluar. Di bawah pula ada di sebelah kanan ni pula, kalau kita dah request untuk check in, so the interface-nya akan keluar official name, check in date, check in time, and then job description dan note. Ini adalah interface untuk check in. Dan selepas kita tekan submit check in ni, interface akan keluar seperti ni lah. So dia akan mempaparkan request yang kita mohon seperti tadi. So untuk request overtime ni pula, kita klik je dekat sebelah kiri button function ni, klik request OT, and then dia akan keluarkan interface yang saya tunjukkan ni, official name, job description, overtime dates dan overtime time dan reason of overtime. Reason ni tak kisah nak tak apa. Sebab kita pilihkan semua permohonan ke dalam sistem ni, kita akan request untuk overtime lah. So sepatutnya dia akan mempaparkan seperti ini. Sepatutnya bila kita request overtime ni, dia akan send ke notification ni, akan pergi ke pengawai, dan pengawai dia akan dapat notify yang mana dia sama ada dia nak meluluskan ataupun dia nak menolak sistem tu. Sekiranya dia meluluskan overtime tu, dia akan kembali kepada user ataupun pengguna, dan pengguna akan terima macam ni lah. List yang menekan yang sistem ini telah approve. Okay, ini adalah sistem pengawai. Dia ada OTP management, request OT, bukan. List sebenarnya yang dilakukan oleh pihak pengguna. Kan dia akan submit, dia akan keluar ni. Bila tekan button submit, dia akan approve lah. Dia akan keluar notification. Ni, approve. And then dia akan beritahukan yang status overtime tu adalah lulus. Okay, untuk sistem pentadbir pula, pentadbir hanya boleh uruskan user management, iaitu dia boleh add, delete dan update user, tak kisah user baru atau user lama.
Seperti ini, dah boleh user, supervisor, admin. Aktif atau non-aktif. Maksudnya aktif lah untuk ID tu. So, kalau dia tak nak, sekiranya kalau user tu tidak aktif, just klik non-aktif and then add user je lah. So, dia akan kemas kini lah sistem user tu tersebut. Okay, hasil daripada jagaan ini, sistem permohonan tuntutan layan ataupun dipanggil ESS. Ini dibangunkan khas untuk semua permohonan di Telekomalaysia yang seumumnya terlibat dalam proses permohonan dan kelulusan tuntutan lebih masa. Dalam cabaran dan pencapaian serta pengalaman baru yang diperoleh sepanjang melengkapkan dan menjayakan sistem serta memastikan sistem ini dibina mencapai matlamat yang dinyatakan. Diharapkan sistem ini dapat memudahkan dan melengkapkan keperluan semua pengguna. Selain itu, saya berharap sistem ini dapat menyusun sebuah operasi secara sistematik bagi menghindarkan dari sebarang konflik dan kesukaran di dalam proses kerja harian. Kepentingan projek ini adalah untuk membantu pengguna utama pemohon yang membuat tuntutan lebih masa. Dalam masa yang sama juga, pemohon boleh mengisi daftar masuk dan keluar supaya tidak ada kes daripada tuntutan. Itu saja, Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum.